Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala beri satu hadiah sedekah dekat kita ni, kita gunakanlah sedekah tu dengan sebaik-baiknya. Paling bagus sekali, saya pesan dekat kita, paling bagus di dunia sedekah ni bila? Waktu pagi, subuh kan, sedekah. Main surau, bawa lah sikit. Kalau tak dan main kat surau pun, tuan-tuan berhenti di traffic light Gelugok ke, traffic light Jerutung ke, traffic light Sungai Pinang ke, traffic light Jalan Piramli ke, tengok ada MBPP atau era bumi punya orang tu kan, yang duk sapu-sapu tepi jalan. Tuan-tuan tengok pagi ni tak derma, tak kira lah, bye ke pakcik ke, pakcik, mai, pakcik kerja sama, tak mana apa ni? Oh, pakcik sapu sini, sehari pakcik pergi depan lah, ambil RM5, pakcik nak simpan. Sementara traffic light hijau, lepas kat dia RM5. Banyak orang ni. Pakcik biar, pakcik makan sarapan ke apa hari ni, sampai sikit. Okey, pakcik doakan saya. Okey, tak kenal pun pakcik tu. Bukan mesti pak menekan kita. Kalau umur macam tu, umur 60 lebih, masih duk kerja, maknanya dia memerlukan lah. Kalau anak dia bagi apa semua, lain lah. Maksudnya dia masih memerlukan. Bagi je kat dia. Allah mudahkan kita. Jadi seharian, saya habaq kat tuan-tuan, seharian jangan berlalu tanpa kita sedekah. Jangan berlalu sehari tapi dalam hari itu kita tak sedekah. Kalaulah dah malam dah nak tidur, Allah hari ni tak derma lagi ni, tak infak lagi ni, fisabilillah, macam mana nak buat ni? Saya habaq dua cara tuan-tuan nak selesai benda ni. Pertama, sediakan satu tabung atau Tupperware di rumah. Tupperware dan tabung tu tabung derma. In case dalam seharian kita terlepas nak derma, ambil duit kita, buh dalam tabung tu. Esok ambil duit tu, pergi buh dalam masjid. Kira dia parking sat kat rumah kita. Tabung tu tabung masjid, tapi masjid dia buka cawangan kat rumah kita. Kita sendiri buat cawangan tu. Ataupun tuan-tuan tak sempat sangat nak derma, buka handset, cari mana-mana madrasah tahfiz ke nak derma. Hari tu tuan-tuan mesti release duit tu sikit. Kiralah RM1, RM2, RM5, RM3, RM40. Tapi dia mesti keluar. Kerana ni saya habaq kat tuan-tuan, botol ni air dia penuh. Kalau air penuh, air baru boleh masuk tak? Tak boleh. Macam mana kita nak top up air baru? Air bawah ni kita kena buat lubang. Bila keluar, baru boleh air baru masuk. Yang ni harta benda yang ada dekat kita. Allah nak bagi berlambak lagi dekat kita, tapi ada penghadang. Penghalang dan penghadang maniak ni apa dia? Tudung dia ni lah. Tudung ni kalau kita buka, dan nombor satu, nombor dua, air ni kena keluar dulu. Kita buat lubang di sini, kita derma, duit tu dia jalan je, duit satu lagi dia akan masuk di situ. Tu konsep dia. Selagi duit tu ada, dia tak akan bergerak. Sama konsep. Duit kita ke, duit organisasi ke, duit masjid ke, duit surau ke, dia keluar, baru dia akan ada kemasukan yang baru. Kalau student di college tu duk ada lagi, pihak college tak akan ambil intake baru. Bila dia akan ambil, ada batch yang buat convocation, dah habis belajar, SEM 5, SEM 3, SEM 4, ada 200 orang keluar, maka dia akan buka intake baru pada Januari. Semua masuk. Sebab apa yang masuk baru masuk? Sebab yang lama dah bergerak dah. Dia konsep dia macam tu, bergerak. Duit rezeki macam tu lah. Dia nak masuk kita. Selagi mana hak lama tak bergerak, dia duduk di situ. Lama duit yang duk ada lama tu, dia kena gerak. Saya bagi tahu kat tuan-tuan contoh lagi nah, kisah berkaitan dengan imam apa nama dia tu, tak ingat. Sabar saya cerita sekali nama dia keluar. Imam ni dia ni ada satu sikap yang baik. Dia mengajak satu ketika dulu, ulama ni, setiap bulan raja akan bagi kat dia duit wang dinar emas, sebab dia mengajak kat memberi panduan pada masyarakat. Raja bagi duit emas banyak, dia ambil duit tu setiap hari, setiap bulan dia ambil lah. Satu hari member dia ikut dia. Dia kata, wahai Syekh, nak ke mana? Jom ke istana, sebab raja ada sediakan
bantuan pada aku. Dia pun ambil kan. Masa dia balik, tuan-tuan, dia buat apa? Duit tu semua dia bagi ke orang miskin. Bagi sampai hujung nak rumah dia, karung dia kosong. Habis semua bagi ke orang. Kawan dia kata kat dia, ambil bagi semua duit ke orang, hang tak simpan kat hang. Dia kata, tak apalah, Allah dia bagi kat aku. Hang jangan risau. Dia pergi tidur. Masa dia tidur, nama dia tak main lagi. Harap-harap nama dia main sebelah hujung. Tidur. Masa dia tidur di waktu malam, esok pagi satu keajaiban berlaku. Masa dia bangun tidur sembahyang subuh semua habis, maka kawan ni pun duk kemas-kemas, dia angkat bantai. Tuan-tuan tahu, karung semalam yang kosong tu Allah penuhkan sebiji dan seketui sama duit mai hak hilang, hak dia derma tu semua ada duit dalam karung tu. Kawan tu tanya dekat Syekh tu, dia kata, wahai Syekh, macam mana ni? Ini rezeki Allah Ta'ala bagi apa semua? Syekh tu kata. Lepas tu dia kata, aku pun nak try lah, test power tengok. Dia pun satu hari ambil duit belambak bulan karung, dia buat macam Mak Aziz ke Mak Tiramli tu kan. Jalan, dapat duit bagi ke orang. Karung tu dia kata, sudah kosong. Malam ni kita akan jana balik kewangan kita. Dia buh bawah tilam, dia tak. Hai lah bantai azimat. Esok penuhkan balik, dia kata. Dia pun tidur. Esok pagi dia bangun. Masa dia bangun tu, dia teruja lah. Mula-mula dia bangun tu tak ada macam orang tidur lah. Selak bantai, dia ambil karung tu. Karung tu ada apa? Tik cicak dah. Dengan lipas terbang 2 ekor. Dia kata, duit aku tak ada. Habis duit aku semua. Dia pun lari pergi jumpa Syekh tu. Wahai Syekh, aku buat sebiji macam hang, tapi tik cicak dapat kat aku. Kata ulama tu, kata kat dia kata, aku buat dengan keyakinan yang penuh Allah akan bagi rezeki kat aku. Tapi bila hang buat, hang masih ada sedikit ragu-ragu. Mungkin dapat, mungkin tak dapat. Ragu-ragu ni menyebabkan Allah tak bagi kat hang. Hang kena buat, Allah akan bagi kat aku. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pada kita. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat, tonton try. Nanti lama-lama dia derma ni dia akan jadi ketagih. Sampai ketagih buat benda baik. Selagi cari tak derma, tuan-tuan. Bila tuan-tuan derma, kita nampak, sekali bagi nampak. Dia akan main satu peringkat tu bila kita istiqamah buat keajaiban sedekah ni. Banyak dah orang yang alami dia sendiri. Tapi tak ada sifat tu, no? Kita kadang-kadang kurang tau. Betul, saya pernah cerita tak? Saya pergi pasar malam. Pasar malam pukul apa? 9:30 malam. Adalah soya dia tu jual berhujung tak? Ni bukan semua pasar malam ni. Saya abang satu pasar malam lah. Tak pergi di Perakam, itu semua geng soya mak aku pula. Depa soya dia tu, yalah 9:30 pasal malam nak habis dah lah. Saya kata, bungkus. Dia pun bungkus. Soya tu, dia kata RM1. Saya bagilah dia RM1. Tapi soya tu kita minum lah. Dia tak rasa lah soya. Sebab soya 9:30. Soya 9:30 tak sama dengan soya 5:30. 5:30 soya. 9:30 dia rasa sayur. Dia tak rasa, dia rasa ais ketui je. Dan dia nak top up yang panas pun dia tak mau dah, sebab orang tak beli dah. Dia pun jual. Sepatutnya soya tu hang tak boleh jual RM1, sebab dia bukan soya, dia ais ketui yang hanya rasa cair macam powder je, dia tak ada rasa. Soya tu patutnya abang tunggu, mai semua ni saya bungkus bagi kat abang seorang, nak ambil mai RM1. Nak bagi tak apa, tak mau bagi tak apa. Sebab apa? Benda tu kalau aku tak beli, hang nak buang dalam parit je. Benda yang 9:30, 9:45 hang nak bungkus pasal malam balik. Sebab apa hang tak ada hati nak bagi kat orang, walaupun benda tu tak ada apa dah, tak ada nilai dah. Kita tak ada jiwa tu, tak ada. Nak derma tu dia rasa. Macam dulu Haji cerita kat saya kan, nak pilih barang buka puasa berapa? 5:30. Beli berapa bungkus? 80 bungkus. Boleh dah untuk surau masjid nak diskaun sikit, boleh? RM5 4 upang. Dia derma sekupang infak fisabilillah. Okey dah, bagus juga lah daripada tak derma kan. Sikap tu tuan-tuan, kadang-kadang bila kita bagi, Allah akan bagi kat kita balik. Panjang tuan-tuan, bila cerita buat derma ni cerita panjang.
Cuma nak buat jadi payah. Bila nak buat, kita akan rasa payah. Syaitan dia akan halang kita. Rempuh syaitan tu, kita akan bina, insya-Allah. Okey.